Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Audio tidak memuaskan. Or ask me a question, long press the action button, then let go and Khair. start talking. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Bagaimana audio dan visual okey ke? Sebelum kita teruskan. Allahumma salli ala Muhammad. Log in, log out balik. Mana yang tak okey tu log in, log out balik. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. InsyaAllah. Bismillahi masya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya'allah la yasifus su'a illallah. Bismillahi masya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Baik, semua okey alhamdulillah. Tuan Aswad kata okey. Tuan admin kita surah An-Najahiyah kata okey, acu kita okey, nyalai semua okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Clear. Tiada gangguan, begitulah hati yang kita perlukan. Pandangannya jelas, fahamannya tidak keliru, fahamannya jelas, keyakinannya tegas, maka memudahkan kita untuk terus berjalan menuju kepada destinasi. Dalam menuju kepada titik pertemuan yang utama, itulah kembali kepada Allah SWT. Jadi bila kata tak nak ada gangguan ni, itu penting. Dalam hidup kita ni, kita kena hilangkan gangguan, tuan-tuan. Kita kena hilangkan gangguan. Sebab kalau gangguan ni, walaupun perkara tu ada depan mata, contoh macam ni, tengah live. Kan? Bila ada gangguan, maka apa maklumat, apa yang kita nak sampaikan, tak sampai. Begitulah juga dengan kehidupan. Allah tu ada je. Allah ada je. Wujud Allah Ta'ala. Tanpa perlukan pembuktian sebenarnya. Tanpa perlu dalil. Sebab Allah wujud tanpa dalil. Tinggal lagi dalil untuk kita pakai sebab ada yang tidak jelas. Allah ada je. Tapi kerana adanya kekangan, adanya halangan, adanya hijab, maka kita akan memerlukan berbagai-bagai ujian, dalil, bagai-bagai keadaan untuk biar terbuka pandangan kita. Sebab itu ada orang diuji berkali-kali. Sebab apa? Sebab nak bukakan pandangan mata hati. Pandangan mata hati. Kita ni ada 3 pecahan dia.
hati, lisan dan perbuatan. Adapun hati ini tidak boleh berhenti daripada mengingati Allah SWT sebenarnya. Lisan dan perbuatan ada keadaan dia. Ada ketika kita terdiam, ada ketika kita berborak, ada ketika kita bercakap perkara yang sepatutnya kita nak cakap. Perbuatan juga begitu. Tetapi hati tidak boleh sebenarnya. Hati ini sentiasa kena ingat. Dalam hati ini, maka ada elemen. Bagaimana nak sentiasa ingat, Ustaz? Maka Allah katakan, dua diri yang mesti kita kena jaga. Apa dia? Penglihatan dan pendengaran. Penglihatan dan pendengaran. Mana mungkin kita tidak mampu melihat sedangkan kita melihat apa yang ada di depan mata kita ini dengan mata. Tetapi kita melihat bukan sekadar dengan mata, kita melihat dengan sifatnya. Mana mungkin kita lupa. Tapi kerana kita terhijab, kita terhalang daripada mengingati Allah dengan kaedah yang sebenar. Tu ada gangguan. Bila ada gangguan, maka hati itu akan jadi lalai, ghaflah. Lisan dan perbuatan itu ada ketika dia menyebut, ada ketika tidak. Tapi nak bagi tahunya, bila kita menyebut, bila kita berbuat, pasti datang dari hati yang ingat. Kita tak mau menyebut dan berbuat dari hati yang lalai. Kita bimbang bila kita menyebut dan berbuat daripada hati yang lalai, kita bimbang akan jadi munafik. Bimbang. Tapi kita belajarlah sebut. Subhanallah. Kita belajarlah berbuat apa yang Allah suruh. Mudah-mudahan dengan sebut dan buat mengingatkan kita kembali hati yang lalai. Astaghfirullahalazim. Sepatutnya. Astaghfirullahalazim. Ingat kembali kepada Allah. Berbuat. Allahu Akbar. Angkat takbir. Nah, bila kita buat angkat takbir, ingat balik hati kita. Sebab tu kita berharap perbuatan kita, sebutan kita mengingatkan hati kita kembali yang lalai. Jadi hidup ni sedang jemaahnya muliakan Allah SWT melihat dengan pandangan yang hakikat. Sebab itu jangan salah jaga kelak hidup merana. Apa yang kita jaga? Kita lebih jaga nak tengok benda. Ni yang salah jaga. Sedangkan jaga yang nak dimasukkan di sini adalah jaga hati daripada tidak melihat dia. Jaga hati daripada jangan tidak melihat dia. Maka segala gangguan yang terhalang disebabkan oleh benda mesti dihapuskan. Contoh, kita melihat harta. Adakah kita nak melihat harta semata-mata? Tidak, tuan-tuan. Harta melihat kepada sifat. Benda membawa kepada sifat. Apa di sebalik harta? Kaya. Jadi kita nak tengok kaya itu dengan harta atau kita nak kaya dengan taat? Itu maksud dia. Jadi bermakna bila kita tengok saja harta, kita nampak sifat kaya. Tapi kaya itu bukan nisbah atau isbat kepada harta. Kaya itu kena isbat kepada Allah. Al-Ghani. Bila tengok harta, nampak kaya. Dua benda. Tengok dan nampak. Tengok dengan mata kepala. Nampak dengan mata hati. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 179. Kita seringkali guna ayat ini sebab ayat ini jelas. Allah mengatakan, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Ada hati tak nak memahami, tak nak nampak. Dia tak nak faham apa yang dilihat itu. Dia tak nak faham bahawa kaya itu sifat Allah, bukan sifat orang. Adapun Allah terjemahkan kaya ada pada manusia, tetapi hakikatnya kaya itu nisbat ataupun nisbahkan kepada Allah. Bila kita pegang harta, ingat kaya itu Allah, lalu kita jaga apa? Jaga amalan yang ada pada harta itu. Apa dia? Infak. Jaga infak.
Ada harta untuk apa? Untuk infak. Kau untuk simpan. Simpan pun untuk apa? Untuk infak juga nanti Ustaz. Infak kepada keluarga. Simpan-simpan nak beli rumah. Simpan-simpan nak beli kereta. Simpan-simpan untuk benda. Untuk urusan keluarga, urusan tolong orang. Ya, simpan. Tak ada masalah. Bukan simpan untuk jaminan. Tak ada jaminan untuk simpan. Kerana kita tidak dijamin untuk hidup. Kerana jaminan kita adalah mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita tak dijamin untuk hidup, tuan-tuan. Kita dijamin untuk mati. Tak ada jamin kamu hidup. Tak ada. Allah tak jamin kita hidup. Sebab tu kita menuju kepada mati. Menuju kepada mati, maka kita pasti mati. Kita tak jamin untuk hidup. Kita tak jamin untuk hidup. Jadi yang pasti mati. Jadi apa yang kita kena jaga adalah ba'dal maut. Al-Qayyis kata Nabi. Al-Qayyis mandana namsah. Amala ba'dal maut. Orang yang bijak kata Nabi. Bukan orang yang buat perancangan harta itu gini. Tak, orang yang bijak. Itulah orang yang menyediakan amalan dia untuk mati. Jaga. Sebab itu kena betulkan lihat dulu. Betulkan apa yang dilihat agar jangan tersilap apa yang diingat. Jaga-jaga apa yang dilihat agar tidak mengganggu apa yang diingat. Perkara ni kena ulang banyak kali. Jaga-jaga apa yang dilihat, jangan sampai mengganggu apa yang diingat. Ulang banyak kali. Jaga-jaga apa yang dilihat, jangan sampai ganggu apa yang diingat. Apa yang dilihat? Harta. Jaga-jaga. Nampak apa? Nampak apa? Nampak kaya Allah. Nampak harta itu diberikan oleh Allah. Nampak? Sebab itu, bila kata kita tengok benda, itu patut ingat pencipta. Sebab tu, tak ada masalah boleh. Puan Alia, silakan simpan untuk manfaat. Tak ada masalah untuk bayar hutang. Silakan. Itu kan kewajipan juga. Yang tak boleh simpan sebab kita nampak kaya itu harta, selamat itu harta, jaminan itu harta. Itu salah, itu buta dalam melihat. Tidak nampak. Kita tidak nampak yang hakikat. Kita tertipu dengan syariat dunia. Sebab itu dalam dalam status saya tadi kan, sebelum nak live tadi, saya tulis apa? Kita ni apabila nak dunia ni, habis komitmen harta, masa, tenaga kita bagi. Betul tak? Nak dunia, nak dapat rumah juta-juta. Habis masa kita bagi. Nak dapat apa yang kita nak, habis masa, tenaga kita buat. Nak dapat bisnes yang hebat, kita labur harta. Tapi percaya atau tidak, tak cukup dengan masa, tenaga dan harta semata-mata. Dia perlukan kepada sepenuh jiwa. Jiwa ni nak isi dengan dunia, habislah kalau dunia masuk dalam hati, hancur. Yang kena masuk ke dalam hati, sepenuh jiwa mengenal yang Maha Pencipta. Sepenuh jiwa nak mengenal yang Maha Pencipta. Malah nak mengenal Maha Pencipta, kita sanggup melaburkan seluruh apa yang ada. Masa, tenaga, harta untuk mengenal dia. Kerana semua yang kita ada, masa, harta, tenaga datang dari dia. Masakan kita tak boleh bagi balik kepada dia. Kenapa kita nak pakai milik dia untuk benda yang menjauhkan daripada dia? Ini yang berlaku. Kita cari masa, kita cari tenaga, kita cari harta untuk dapatkan dunia. Kita ingat boleh dapat. Lahu mulkus samawati wal ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Milik Allah lah, milik kerajaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau di bumi ni ada apa? Ada kereta, ada rumah, ada apa? Oh, macam-macam ada Ustaz. Semua tu milik Allah. Jadi nak dapat dengan apa? Dengan masa kita. Silakan. Nak dapat dengan tenaga kita. Silakan. Bukan sekadar dapat penat,
Puan Lestari Tami, dapat kecewa lagi ada. Derita lagi ada. Sengsara lagi ada. Kerana apa? Kerana hati kita tidak penuh dengan sifat yang Allah nak dalam hati kita. Apa dia? Jiwa. Nah, jadi mengenal itu dengan hati yang melihat akan sifat kebesaran dia. Jangan salah jaga. Yang kita nak jaga harta. Yang kita nak jaga harta. Salah. Jangan salah jaga. Jaga taat dengan amalan yang ada. Allah suruh buat apa? Jaga amalan itu. Sebab kita nampak kaya itu dia, bukan kita. Kaya itu dia, bukan harta. Jadi kaya itu suruhannya. Orang yang mampu melaksanakan suruhannya, itulah orang kaya. Allah suruh solat awal waktu, kita boleh solat awal waktu. Itulah orang kaya. Allah suruh taat dengan suami, kita boleh taat dengan suami. Itulah isteri yang kaya. Allah suruh didik isteri, kenalkan isteri dengan Allah. Allah suruh jaga perwatakan isteri. Allah suruh jaga pemakaian isteri, jaga aurat isteri, jaga kelakuan isteri. Suami ni jaga. Allah suruh. Itulah suami yang kaya. Kita mampu menjaga segala apa yang Allah telah taklifkan. Allah telah bertanggungjawabkan atas diri kita. Itulah kaya. Itulah kaya. Sekarang ni kalau kita berpaling daripada ketaatan, itu bukan kaya. Itu merana. Tunggu masa sahaja. Tunggu masa sahaja untuk didatangkan bentuk bentuk keadaan yang akan membawa kepada merana itu. Jadi pegang harta, ingat kaya. Ingat kaya. Pegang harta, ingat kaya. Ingat kaya, ingat dia. Ulang lagi sekali. Pegang harta, ingat kaya. Ingat kaya, ingat dia. Dia ada step dia tu. Syariat, hakikat, makrifat. Hakikatnya kaya. Ataupun ada susu jalurnya, syariat, harta. Makrifat, kaya Allah. Hakikat, kaya itu hanya dia. Itu pun boleh. Dia syariat, makrifat, hakikat pun boleh. Atau syariat, hakikat, bawa pada makrifat pun boleh. Tak ada masalah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kejar dunia, akhirat tak dapat. Kejar akhirat, dunia kejar kita. Betul tak? Ya, Puan Zuri. Nabi dah kata, dunia datang dengan hina. Dunia datang dengan hina. Siapa yang kejar dunia, lupa dia. Lupa Allah yang mencipta dunia. Maka Allah akan farraqallahu alaih. Allah akan pecah belahkan dia. Bukan sebab orang lain. Sebab diri kita je. Pegang kaya, pegang harta, ingat kaya. Ingat kaya, ingat dia, ingat Allah. Itu keadaan dia. Allah Akbar. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terfikir larat ke nak jaga semua aurat kelakuan akidah isteri? Ini bukan soal larat, mesti jaga Puan Alia. Takkan nak jawab dengan Allah macam tu? Ini bukan soal larat ke? Ini bukan soal larat ke? Dah kita kalau kerja disuruh oleh majikan boleh juga pula buat. Ini soal ni nak ke tak nak jaga, tu je. Bukan soal mampu ke, larat ke. Bukan kata ni Puan Alia kena betul-betul ni. Kena tepat kena Allah. Masih nampak diri. Kita yang jaga ke isteri-isteri kita? Jaga amalan. 1 juta orang pun bagi koman, jaga aurat. Simple. Bukan suruh tengok, jaga orang. Ini bukan macam jaga benda. Ini jaga arahan Allah. Bagi peringatan.
Bukan suruh buat satu perlembagaan, rang undang-undang, keluar ukur telitip apa semua. Ingatkan, soal dia nak buat, tak buat, itu dia punya pasal. Tapi kalau suami yang baik, pasti dia akan memastikan perwatakan, pemakaian isterinya baik. Dia akan bagi kata dua, pemimpin, awak ada kuasa. Kalau awak ada kuasa, tak guna kuasa, nanti ditanya oleh Allah nanti. Kenapa tak gunakan kuasa kamu sebagai suami untuk menguatkuasakan undang-undang itu? Nak jawab apa? Sesiapa yang diberi kuasa, tidak menggunakan kuasa untuk menegakkan hukum Allah, Allah akan tunjukkan kuasanya. Ada tulis masa saya tulis pemimpin, upload tentang status pemimpin kan. Pemimpin utama tu yang mesti mainkan peranan pemimpin yang sekarang adalah pemimpin rumah tangga. Kalau tak hashtag pemimpin gagal. Gagal menguatkuasakan asal. Punca bolak-balik hati sebab buta hati, sakit hati. Sebab hati tu ada penyakit, sebab tu bolak-balik. Dan kita tak berharap kepada Allah, tak doa sungguh-sungguh. Masalah. Sebab kita masih ingat diri kita. Ingat diri kita. Ingat aku banyak sangat, sebab tu kita marah. Apa orang sebut marah. Asal usik barang marah. Apa buat apa kita tak suka kita marah. Tapi Allah suruh tak ada marah pula. Ada marah apa yang Allah suruh. Tak tutup aurat ada kita nak marah. Ni kenapa tak tutup aurat ni? Marahlah sebab Allah marah. Allah murka. Allah murka. Itu cara dia. Sebab itu mana-mana pemimpin yang tidak menguatkuasakan undang-undang Allah akan tunjuk kuasa. Jangan main. Allah bagi kuasa bagi seorang suami untuk menguatkuasakan. Kenapa tak kuatkuasakan? Soalan kenapa? Takut isteri mengajuk, takut isteri lari. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kena letakkan kembali apa yang nak dijaga. Jaga isteri ke jaga suruhan Allah pada isteri? Jaga suruhan Allah pada isteri. Kalau isteri tak mau jaga suruhan Allah, diulang berkali-kali tak mau dengar, bawa ke muka pengadilan. Habis cerita. Kamu ni nak ikut suruhan Allah tak nak? Simple ayat dia. Jangan sibuk jaga isteri sehingga Allah murka. Jaga isteri tapi meninggalkan suruhan Allah. Itu bukan jaga, itu merana. Jaga suami. Jaga suami apa? Sebab apa? Sebab cemburu. Jaga suami sebab takut hilang. Jaga suami sebab jangan dipandang perempuan lain. Dia jaga itu je. Lepas tu jaga suami, jaga taat. Jaga suami, jaga suruhan yang Allah suruh pada suami. Bukan jaga suami tu. Jaga amalan. Lantaklah suami tu jenis perangai abang on ke. Selagi mana dia tak kacau amalan kita, kita jaga baik-baik. Isteri yang baik adalah isteri yang akan berkelakuan baik, berperwatakan baik, berpemakaian baik, walaupun suami dia tak baik. Itu isteri yang baik. Maka kalau dia kata, oh Ustaz takkan nak biarkan je. Kita tak suruh biarkan, kita suruh berbaik. Jadi baik. Kerana baik itu hak Allah. Allah suruh buat. Kemudian nak pergi jauh lagi, kalau perkara itu masih berpanjangan, bawa ke muka pengadilan. Saya tak cerita panjang dah. Bawa pergi mahkamah. Habis cerita. Isi berorang bincang depan hakim. Habis cerita. Nanti hakim tanya, kenapa? Saya ni sayang lagi Abang On ni, Arif mana? Tapi masalahnya Abang On ni, dia tak on. Dia asyik on, dia tak off perangai jahat dia. Asyik on je perangai jahat dia tu. Dia tak nak off perangai jahat dia tu. Ya Arif. Macam mana tu Ya Arif? Bagi nasihat sikit. Ibu tunggal jaga diri sendiri, mana boleh jaga diri sendiri. Yang mengaji ni tak kena mengikut kuliah. Mana ada jaga diri sendiri. Ibu tunggal ke, ibu tinggal ke. Mana boleh jaga diri sendiri. Jaga suruhan Allah. Ikut pengajian ni. Duduk dalam kelas ni. Ikutlah apa yang disuruh. Tak ada suami. Dah tu, yang mengajar ni bukan lelaki. Anggaplah itu suruhan daripada Allah. Dengarlah, buat.
Habis cerita. Oh, okey. Bukan kata nak bersuami. Tetapi nak melaksanakan suruhan Allah melalui suami. Dapat suami yang suruhan Allah, buat. Kalau tak dapat, cari. Kat mana aku nak dengar suruhan Allah ni? Kuliah ni ada. Oi, dia suruh aku pakai tudung. Dia suruh aku jadi baik. Dia suruh aku dengar kenal Allah. Aku kena ikutlah. Apa alasan lagi? Tak ada alasan. Alasannya nak jadi baik ke tak nak? Nak jaga yang mana sekarang? Nak jaga apa? Apa yang nak jaga sekarang? Orang maki saya pasal status saya tak. Puan Lestari, kita ni satu benda, kita sampaikan apa? Sampaikan kebaikan kan? Kalau kita sampaikan kebaikan, ada orang terkesan dengan kebaikan, itu bukan urusan kita. Yang jadi masalah, kita buat keburukan, orang terkesan dengan keburukan kita. Itu jadi masalah. Al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Kalau kita betul jadi orang yang mengaji, orang muslim, orang tak akan terkesan dengan perangai buruk kita. Perangai buruk, keras kepala, mulut tak berlesen, cakap kok suka, itu teruk no. Itu memang mengundang makian. Mengundang memanggil. Orang kata guru saya cari penyakit. Itu nama cari penyakit. Ini elok-elok je. Elok-elok, cakap elok-elok, share elok-elok. Nampak? Share elok-elok, sekali orang tak suka. Nak buat macam mana? Macam saya lah ceramah ni bukannya orang suka. Saya ceramah bukan untuk orang suka. Berapa ramai orang tak suka. Dengan syaitan-syaitan, jin, iblis pun tak suka. Bukan kata orang. Jadi bukan orang yang nak dicari. Kita nak cari amalan. Macam saya nak ceramah, nak cari amalan. Bukan cari follower. Ada satu kali tu saya komen, tiba-tiba dia tak senang dengan saya. Dia kata follower ustaz. Saya cakap bila masa pula saya ada follower. Habis tu, yang itu ilmu. Jangan ikut nak mengaji ilmu. Silakan, bukan ikut saya. Kok nanti saya mati ke, teruskanlah perjalanan untuk ilmu tu. Ikut ilmu, jangan ikut saya. Kita tak nak cari follower ni. Tak ya, kita dah ada follower 3 dah. Dah ada top fan lah. Top fan kat rumah. Mereka dah jadi top fan. Tak masalah dah. Follower ada, penasihat pun apa, pengarah, pengurus semua ada. Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Iblis tengok besi kecil, kecil besar je. Itulah Tuan Aswad. Kecil besar je aku tengok dia ni. Geram tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ingat, di saat kita bawa cahaya, kegelapan tidak suka. Ya Allah. Mana tadi? Ustaz, macam mana nak nasihatkan kepada keluarga langsung tidak solat, baik ayah dan juga anak-anak? Dia begini, Puan Husmarina Hussein. Ini banyak kegagalan rumah tangga dan pengabaian anak yang saya handle. Bila ada kes gini, saya akan terfikir sampai ke rumah. Nak tolong, tak tahu tolong, masih rasa bersalah. Puan Husmarina, kalau ada peluang cakap je. Cakap je. Cakap apa sebab jadi begini. Contoh mesti tak jaga apa suruhan Allah. Tak jaga Allah, itu je. Sebab tu, kita mengundang murkanya. Kemudian kita sebagai mendoakan. Macam kita sebagai orang yang semua ni, yang dalam ni, yang Allah pilih ni untuk dengar kebenaran, untuk sampaikan. Kita kena sentiasa mendoakan. Ingat, Nabi SAW tidak putus mendoakan kebaikan untuk umat. Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Masa jadi ibu tunggal, ayah saya cukup jaga saya walaupun saya ada anak. Saya ayah tetap tegar tapi saya buat agama, buat pergaulan jodoh sekarang. Alhamdulillah berkat ayah yang pilih. Alhamdulillah Siti Nurul. Bagus. Saya single mother lah. Allah tadi kan dapat berkhidmat. Alhamdulillah. Single mother, ibu tunggal, ibu tinggal. Berbalik pada Allah. Itu je. Maksudnya kadang tak insurans masih lagi cuba berubah. Macam mana Ustaz? Habis tu, takkan nak total loss pula Puan Ju. Dah nama tak ada insurans, takkan nak kena tunggu total loss. Dah tahu mulut tak ada insurans, sekarang accident total loss kan tak boleh claim kan. Nampak? Kita ni kadang-kadang nak tunggu apa? Ingat kita selalu baca surah Al-Hadid kan? Ayat 16. Likailah, Allah kata apa? Ayat 16 bukan likailah. Alam yakninil lazi. Alam yakninil lazi nakafaru, alam yakninil lazi. Adakah tak cukup sampai masakah? Tak cukup sampai masakah untuk takut dengan Allah ni?
Ha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. 2 tahun lepas, pertama buka live Ustaz, anak saya cakap, kenapa Ustaz macam tu lah, lama dia faham kan. Allah Akbar. Okey, terima kasih surah An-Najah. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman? Ya Allah. Untuk khusyuk hati mereka membuat peringatan. Suami tentang solat, kalau dia tegur bangsa muka, kita tegur macam mana Puan Zakiah? Tegur ni, dia masam muka, itu hak dia. Tugas kita tegur dengan lapang dada. Kita kena tegur dengan kasih sayang. Kita sayang dia kan, kerana Allah kan, tegurlah. Baik-baik. Tegur ni banyak cara. Takkan tegur dengan mulut. Usiklah telinga bang. Ucik tuping telinga dia. Ini bang, terhenti. Ataupun pandang atas bawah. Kawan tu geram dah. Kau pun dulu tak semayang macam aku. Apa jawab? Kau pun tak semayang macam aku. Kau pun pilih aku nak tak semayang ni. Kenapa? Ada orang lelaki kan, datang ni ego dia punya tu macam nak let go dia kan. Tapi kita sebagai orang yang beriman ni, kita kena lihat dengan Allah. Ingat, nampak suami, tengok suami, nampak kasih sayang Allah. Ingat kasih sayang, ingat Allah. Bukannya ingat balik kat suami yang tak boleh nak pergi tu. Nampak tidak? Takkan tegur tu dengan mulut je. Tangan ada buat elok-elok sambil punya kopi ke. Sebab dia tahu kita, aku dan kau serupa. Kita sama katanya. Nak cakap apa? Sekarang je bang kau nak solat ni. Kau tak nak tunjuk alim depan aku katanya. Kau ingat aku ni tak reti. Dan kau tu kahwin dengan aku, kenapa kalau tahu aku ni jahat? Sudah, dia bagi alasan tu, jemaah, pening jemaah. Hai, ya tak ya juga. Masalahnya dah terkahwin katanya. Ya, kita kahwin. Suka. Gunakanlah suka tu, cinta itu yang Allah bagi untuk bawa kepada Allah. Sama dengan suami. Pandang isteri geram, asyik marah. Asal kahwin tu bukan dengan suka. Allah dah bagi suka tu. Allahu Akbar. Bawalah dengan kasih sayang. Jadi sedang jemaah yang melakukan Allah semua. Saya seorang isteri tegur dengan baik Ustaz. Sebab tu saya minta maaf dulu dengan suami. Dia pandang kita sama. Sama macam dia. Dah, kalau dah baik, okey lah. Kalau tegur baik-baik pun, dia pandang kita sama je. Kau pun sama je aku. Dah. Tugas kita cakap. Dia nak buat tak buat tu bukan hal kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ingat, jangan salah jaga. Jaga suruhan Allah pada suami. Jaga taat, hormat, cakap elok. Jaga buat. Tak siapa ni pening. Tak siapa ni pening. Jangan risau suami tak berubah. Risaulah kita yang berubah kerana suami tak berubah. Jangan risau dengan suami yang tak berubah tu. Risaulah kita yang mula berubah disebabkan suami tak berubah. Berubah perangai. Kita mula hilang sabar, kita mula cakap yang tak betul, kita mula cakap tak boleh lah. Tak boleh lah. Jangan takut dengan orang tak berubah, tapi takutlah diri kita yang rebah disebabkan orang tu tak berubah. Kita pula jadi tension. Janganlah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya pun terlepas malam. Ya, itu kena minta ke Allah. Ustaz, macam mana pula ibu-ibu yang suka membebelkan anak? Boleh ke selalu membebel Ustaz? Bebel pasal apa? Jangan selalu membebel, nanti jadi bebal. Faham? Bebel pasal apa? Nak tanya juga. Kalau bebel pasal suruhan Allah, silakan. Tapi kalau bebel sebab rimas, bebel sebab tak suka, bebel sebab dah penat, ibu je yang kena jaga. Tahu tak? Mak je yang jaga kamu. Tahu tak? Mak ni bebel. Nanti kan jadi bebal nanti kan. Jangan kuat bebel pasal dunia. Nanti jadi bebal. Tahu bebal? Hati jadi gelap. Cakap ni kalau nak bebel. Tahu tak Allah bagi kita ni makan? Allah bagi kita minum. Solat main-main. Tak apa. Tu bebel macam tu tak apa. Bila lagi nak kena Allah? Tahu tak? Nak apa dapat? Tahu tak siapa yang bagi semua ni? Cakap Allah. Kan? Begitu.
bebel perkara apa? Kena tengok tajuk dia. Kalau bebel sebab rimah, bebel sebab tak suka, bebel sebab dah penat, hati-hati. Itu rosak. Bebel membesarkan Allah, betul tu. Ni memang bebel cakap benda yang tak sepatutnya. Jadi berbalik, jangan salah jaga. Jangan salah jaga kelak hidup merana. Berbalik kepada tadi. Mestilah kena ikhlas mencari pasangan. Sebab berkahwin tu kerana Allah. Dia ni bukan kata cakap lembut-lembut tu sebab nak pujuk suami. Sebab cakap lembut-lembut tu Allah suruh. Betul kan niat? Kadang-kadang cakap lembut-lembut pun dia marah. Tu, puan kita tu, saya cakap lembut, Ustaz, saya minta maaf lagi. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Sekali apa ampun-ampun katanya. Sekali kita pun cakap, Allah, kita cakap elok pun macam ni. Abang ni kan, ni. Kita nak ambil hati dia. Kita nak ni. Tak payahlah. Nak cakap lembut, cakap. Niat hati kena clear. Ya Allah, aku cakap lembut sebab engkau suruh. Sebab apa? Cakaplah dengan elok-elok. Bir walidani ihsana. Cakap dengan baik dengan mak ayah. Sama dengan suami, cakap baik-baik. Apa baik-baik? Cakaplah dengan hati yang bersih. Jangan hati tak puas hati. Bukan sebab nak ambil hati dia. Tak payah ambil hati dia. Hati kita pun ada, nak ambil hati dia apa? Hati kita dah ada dah dengan Allah. Tak payahlah. Tak payah nak ambil hati orang buat apa. Tak payah, hati sendiri ada dah. Nak ambil hati Ustaz, nak ambil hati Ustaz. Lala sekali, sakit hati. Sakit hati, sibuk nak ambil hati. Dari sini hanya mulakan Allah SWT. Khair. Baik. Jangan salah menjaga kelak merana. Jaga apa yang utama, itu jaga hati, melihat kepadanya hakikat. Melihat padanya hakikat. Melihat kepada yang sepatutnya dilihat. Bagus, bebel. Anak yang lambat sembahyang tu bebel. Jangan tak bebel. Main game, mak lempar game ni baru tahu. Biar tegas. Nafsu ni dia kena bertegas. Jangan berkeras. Nafsu kena bertegas. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Tegas bermaksud nak menundukkan nafsu. Kena bagi tahu. Saya bagi tahu anak saya. Abi marah. Siapa tu? Nafsu. Faham tak? Nafsu ni tak boleh. Perangai anak-anak kita ni memang mereka tak ada dosa. Yang belum akil balik belum ada dosa ya. Tapi kena ingat perangai nafsu tu ada. Saya cakap ingat bergaduh perangai syaitan. Perangai syaitan tu ada. Kalau daripada kecil tidak ditegaskan tentang membentuk perangai syaitan itu, nak tundukkan dia berebut, lambat solat, tak mau dengar kata, malah jaga aurat. Memanglah dia kecil lagi, tapi dari sekarang lah nak didik dia dengar kata supaya ikut suruhan Allah. Itu. Dan kita bagi tahu dia dan dia faham. Abi ni marah tak? Tak. Abi marah sebab Abi marah syaitan katanya. Tahu tak apa. Abi marah syaitan. Lepas tu tapi Abi syaitan tu bukannya marah-marah ke? Dah tengok kalau syaitan tu marah kalau benda yang bukan sebab Allah. Syaitan marah-marah sebab benda dunia. Tu ya. Ni kalau Abi marah ni bukan sebab syaitan. Abi marah sebab Allah lah. Allah suruh solat, suruh kemah-kemah an-nazafatu minal iman. Sepah-sepah ni Allah bagi nikmat, suruh kemaslah. Kenapa sepah-sepah? Tu dia. Dan kita pula jangan sayang-sayang dengan harta benda tu. Sayang maksud apa? Macam mainan. Lali-lali angkat. Angkat mainan tu, umban dia. Itu dia ayat dia. Sebab kita nak jaga Allah, bukan jaga benda. Allahumma salli. Sama dengan suami. Kena bertegas dengan isteri. Macam mana kita bertegas dengan anak. Dengan isteri pun. Mana nafsu-nafsu yang mengada-ngada tu. Cantai lah. Isteri pun kena tegas dengan diri sendiri. Tegas dengan sendiri. Jangan nak ikut nafsu tu. Ikut perasaan tu. Sebab dia akan mengganggu apa yang kita lihat. Mak rendam handphone tu. Tu bagus. Rendam. Buat sup. Tak ada begitu. Dia begini. Sebab kita nak jaga taat. Bukan nak jaga benda.
kita nak jaga taat. Okay. Bila kita jaga taat, jaga agama, secara tidak langsung, dunia terpelihara. Wallahi. Bila kita nak jaga, contoh, nak jaga sedekah, nak jaga infak, harta akan terpelihara. Nak jaga aurat isteri, nak jaga perwatakan isteri, isteri akan jadi baik. Nak jaga anak suruh solat, nak jaga anak dengar kata, anak akan dengar kata. Ada, maksudnya kita jaga dunia, bukan jaga dunia, tapi menjaga suruhan Allah pada dunia. Ni kena tanam dalam hati saya, seru diri saya dan semua. Jaga apa yang Allah suruh pada dunia. Tu kena buat orang kata apa, homework lah sikit. Allah suruh jaga apa ni. Nah. Itu caranya. Itu cara dia. Jaga suruhan Allah pada dunia. Bukan jaga dunia. Ingat, tulis. Jaga suruhan Allah pada dunia, bukan jaga dunia. Orang sibuk jaga dunia. Jaga suruhan Allah pada isteri, bukan jaga isteri. Jaga suruhan Allah pada suami, bukan jaga suami. Jaga suruhan Allah pada anak, bukan jaga anak. Sebab dia begini, jaga suami, jaga isteri, jaga anak, dia ada maksud lain. Dia kalau jaga isteri, sekarang isteri nak benda yang dosa, kita kena jaga dia. Orang kata apa? Kena kipas. Kita kena jaga klien kita. Kita kena jaga klien kita ni, dia bawa job besar ni. Dah tu. Kalau dia suruh buat benda yang haram, kita pun ikut. Sorry. Mana boleh? Dia suruh benda yang haram, minta maaf. This is the last time I deal with you. Enough. Tup, titik. Tak apalah. Gitu. Kalau nak jaga apa suami? Suami kan suruh benda yang haram. Dah kamu ni. Kamu deal, jumpa orang tu. Jumpa dengan lelaki. Buka tudung. Buka aurat. Dia suruh buat benda-benda yang langgar syarak. Dah kita pun, suami suruh ustaz. Jangan. Mana boleh? Tak boleh. Nak jaga anak. Anak nak apa? Ikutkan anak nak apa. Mana boleh? Tengok anak nak apa. Tengok. Ni apa benda ni? Tak boleh. Tak boleh lah. Ini sibuk nak jaga dunia. Nak jaga anak. Saya nak jaga anak ustaz. Apa yang nak dijaganya pada anak? Suami Bang Non, Bang On, Syafiuddin, Bang Non lain. Bang On. Bang On. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Islam ni very gentle. Islam ni sebenarnya bila kita dah jaga suruhan Allah, dia sebenarnya dia akan jadi gentle, dia akan jadi soft, dia akan jadi baik, dia akan jadi nikmat. Dia sebenarnya dia peringkat awal kita nak tundukkan dunia tu, sebenarnya kita nak tundukkan nafsu tu. Kita tak nak dia dalam peringkat kalau dalam construction site, kalau saya cerita tentang construction, untuk dapatkan bangunan yang cantik, untuk dapatkan design yang hebat, untuk first step itu dia kena ada grounding, dia kena groundwork, dia kena ada piling, dia kena ada korek, dia kena ada hardcore structure, dia semua, dia mass production tu kerja-kerja yang sukar. Tapi bila dah okey, dia akan jadi final touch dia, interior dia, exterior dia akan detail, halus je. Sebab dia dah buat kerja yang banyak. Sebab tu kita nak tegakkan kebenaran itu ketegasan. Tetapi bila dia dah faham, dia dah baik, dia dengar kata, penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Allah Ta'ala begitu. Kalau kita ikut apa yang Allah suruh, ikut apa segalanya, Allah akan baik dengan kita sebaik-baiknya. Selembut-lembutnya, Latif, Halim, Rahim. Tapi kalau kita lawanlah Allah, jangan mimpi nak dapat kelembutan. Jangan mimpi nak dapat suami yang baik, yang lembut kalau kita lawan Allah. Jangan mimpi nak dapat isteri yang baik kalau kita ni jenis derhaka dengan Allah. Jangan mimpilah. Sebab takkan ni, sebab kalau kita fikir secara logik, kita lawan dia. Apa maksud? Allah suruh jaga, kita tak jaga. Allah suruh taat suami, kita tak taat. Allah suruh didik isteri, kita tak didik. Kita banyak bagi alasan, kita cakap itulah, inilah.
Allah kata, okey, tak apa. Kamu dapatlah apa yang kamu akan tengok kat dunia tu. Jadilah isteri yang melawan, suami yang tidak baik. Jadi akan jadi anak yang subhanallah. Sebab tu kita kena fight, lawan untuk tegakkan suruhan. Biar pun tak apa, the first day, peringkat awal agak macam bertembung. Macam ada perbalahan sedikit. Tetapi sebenarnya, pengakhiran dia akan baik. Kalau betul niat kita nak menegakkan suruhan Allah. Tapi kalau kita biarkan dan diam, lama-lama pengakhiran akan buruk. Sebab keluar kerja yang kita tak buat. Pendam hati, pendam rasa, bergaduh. Ujung-ujung akan hancur hidup tu. Hati-hati. Biar dari awal kita tegakkan. Kita nampak macam straight, nampak macam tegas. Tapi sebenarnya pengakhiran dia akan cantik. Malah dia akan pergi kepada syurga pula. Masya Allah. Lagilah, tak seceritalah syurga. Lagi indah, lagi nikmat. Itu je saya kata Puan Siti Nurul. Suami ni kalau dia tak lakukan suruhan Allah. Isteri sakit tu tanggungjawab suami. Bukan tanggungjawab suami jiran sebelah. Ini biar isteri tu terlantar kalau betul-betul tak boleh. Sebenarnya cari jalan. Allah mesti bagi peluang. Nak beramal ni mana boleh lepas tangan begitu. Tak boleh. Jadi tak baik pendam-pendam kan. Bukan tak baik pendam-pendam. Maksudnya jangan biar suruhan itu tidak dilaksanakan. Laksanakan suruhan. Bukan pendam perasaan. Lama dah saya pendam perasaan ni. Itu orang kata apa? Cari pasal. Islam tak suruh pendam perasaan. Islam suruh tundukkan perasaan. Jangan dipendam perasaan tu. Tundukkan dia. Tak mau tunduk, ketuk. Itu je. Tak mau ketuk, main sini. Kita godam dia. Bagi dia terduduk. Nafsu dia kena buat begitu. Jangan ikutkan perasaan itu. Jalan menuju kepada Allah Ta'ala penuh dengan cabaran dan dugaan. Tapi tidak akan berakhir dengan kesengsaraan. Ulanglah sekali. Jalan menuju kepada Allah SWT penuh dengan cabaran dan dugaan. Tapi tidak akan berakhir dengan kesengsaraan. Pengakhiran bagi orang yang jalan menuju kepada Allah ni, yang menjaga perkara yang sepatut dijaga, dia akan berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang menonton Allah kurniakan husnul khatimah. Pengakhiran yang baik. Dan sudah pasti pengakhiran baik di dunia, perjalanan permulaan untuk kekal bahagia di akhirat sana, di syurga Allah, Jannatul Firdausi. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Jadi sebenarnya yang mulia Allah Ta'ala, saya kira cukup setakat tu dulu. Perbincangan kita, bual pagi ni, tazkirah kita, tausiah kita, insya-Allah dalam siri Fitness Kolbu ke siri yang ke 57, tak silap saya dah ya. 57 kan, ke 58. Saya pun akan tertukar kat situ. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada siri yang berikutnya. Jumpa malam ni, kita ada bual bicara kita insya-Allah. Mana yang ada apa kata, hajat-hajat tu, insya-Allah cuba mohon pada Allah untuk hadirkan diri bersama-sama membaca surah Al-Hadid pada malam ni, insya-Allah sama-sama. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala angkat segala permasalahan kita. Hanya dengan Allah Ta'ala sahaja yang boleh menyelesaikan seluruh masalah kita, bukan dengan diri kita. Ingat tu. Masalah kita Allah selesaikan, kita usaha dengan yakin Allah selesaikan. Insya-Allah. Tu dia. Ulang lagi sekali. Kita usaha dengan yakin Allah selesaikan. Puan Mahani aku, Ustaz bagai kalau isteri yang bersungguh tegak kebenaran dan menyesali keluarga termasuk suami terasa suruhan, semakin nampak hasil yang baik. Walaupun agak keras cara isteri. Jangan keras dengan suami sudah. Keras hanya boleh, bukan keras, tegas. Tukar Puan Mahani, tegas. Tegas dengan anak-anak, bukan dengan suami. Isteri tak ada hak untuk tegas dengan suami. Tak boleh. Itu salah di sisi agama. Kita kena tegas dengan pimpinan kita, bukan pemimpin kita. Itu Allah punya kuasa untuk tegas. Itu Allah yang akan, kalau suami tak buat kerja, Allah akan turunkan. Isteri buat kerja isteri, nasihat suami elok-elok, kuat kuasa kau undang-undang pada anak-anak. Kalau abangnya tak mau buat, bapaknya tak mau buat, maknya yang buat.
Ni undang-undang. Solat gini. Biar bapaknya dengar je. Nanti bapaknya jawablah dengan Allah. Kenapa bapaknya tak buat? Maknya buat. InsyaAllah. Kalau marah anak tu biar keras, jelas sikit. Solat. Masuk neraka. Mati. Biar bapaknya dengar terkebil-kebil. Sudah. Sekarang aku pun masuk neraka keras. Biar dia berfikir sendiri. Tapi dengan suami, ya bang, abang nak solat ke? Ni kain plekat, ni kain kapan kat sebelah, kain plekat ada, sejadah ada bang. Kalau abang tak nak kain sejadah, kain plekat, kain kapan ada bang. Tak apa bang, ni saya letak tepi ni kain kapan, kain sejadah ada, kain plekat ada, sejadah ada. Abang pilihlah abang yang nak yang mana ya. Cakap macam tu elok-elok suami ya, insya-Allah. Masya-Allah, moga-moga Allah bantu kita. Kita usaha dengan yakin Allah yang selesaikan masalah kita. Baik, insya-Allah. Moga-moga Allah rahmati kita. Mohon ampun, maaf di atas segala terlajak kata, terkurang kata. Moga-moga Allah bantu, insya-Allah. Dia berbuat buruk pada isteri ni dosa. Berbuat buruk pada isteri dosa. Bercakap keras kasar, cakap marah-marah, sebenarnya dosa, tak elok. Suami tak boleh perlakukan isteri sesuka hati dia. Isteri adalah amanah Allah. Bukan berkeras tapi bertegas. Setiap kekerasan akan digantikan dengan balasan di sisi Allah. Siapa pun sebenarnya tak boleh buat kekerasan atas manusia. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia ada kuasa. Itu dipanggil salah guna kuasa. Suami yang salah guna kuasa, digunakan kekerasan, marah isteri dia, pukul isteri kadang-kadang, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hati-hati. Membiarkan isterinya jahil, ego dengan perangai dia, dia akan berhadapan dengan Allah SWT, pemilik kepada isterinya. Itu tidak boleh. InsyaAllah itu saja. Mohon ampun maaf lagi sekali di atas segala kekurangan, terkasar kata, tukuran bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbincangan kita pada pagi ini, insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi pada siri berikutnya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.